Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pensyarah Tuan Hamidi bin Saleh. InsyaAllah pada kali ini kepada kami iaitu saya sendiri Muhammad Ghazali bin Abdullah dan juga rakan saya Nurin Adlina binti Muhammad Nazami. Kepada kami akan membentangkan dua tajuk yang terkandung dalam mata pelajaran sejarah tahun 4 iaitu Kerajaan Melayu Awal dan juga tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Perbincangan kali ini akan melihatkan beberapa aspek. Yang pertama mengenai tajuk tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Saya senaraikan 5 tajuk yang akan kita bincangkan dalam topik ini. Yang pertama, maksud tokoh terbilang. Yang kedua, struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, ciri-ciri tokoh terbilang. Yang keempat, kenali tokoh terbilang. Dan yang kelima, peranan tokoh. Agenda pembentangan Kerajaan Melayu Awal. Yang pertama, konsep. Kedua, lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. 3. Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. 4. Hubungan diplomatik Kerajaan Melayu di Kepulauan Melayu. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu di Kepulauan Melayu. Konsep Kerajaan Melayu Awal. Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu telah wujud sejak abad pertama lagi. Kerajaan-kerajaan ini meninggalkan warisan yang patut dihargai dan dibanggakan oleh masyarakat. Bukti kewujudan Kerajaan Melayu Awal melalui peninggalan sejarah seperti monumen. Antaranya ialah Candi Bukit Batu Pahat di Lembah Bujang. Selain itu, kebanyakan kerajaan Melayu awal mempunyai pengaruh daripada Hindu-Buddha. Lokasi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Berikut merupakan peta yang menunjukkan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal yang berada di Kepulauan Melayu. Lokasi sesebuah kerajaan Melayu terletak pada kedudukan yang sangat strategik iaitu kawasan di pesisir pantai bagi memudahkan perhubungan. Kerajaan Kedah Tua berlokasi di Sungai Mas dan Pengkalan Bujang Lembah Bujang di negeri Kedah. Seterusnya ialah Kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Gangga Negara terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu iaitu negeri Perak. Begitu juga dengan kedudukan Kerajaan Beruas iaitu terletak di negeri Perak. Seterusnya ialah Kerajaan Cetu. Kerajaan Cetu berkedudukan di tanah Merah Kelantan. Dan seterusnya ialah Kerajaan Santubong. Kerajaan Santubong berlokasi di Sungai Sarawak. Dan yang terakhir ialah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di lembah Sungai Musi, Sumatera. Baiklah, seterusnya ialah Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu. Pada abad yang pertama, wujudnya Kerajaan Funan dan diikuti oleh Kerajaan Champa yang mula wujud pada abad yang kedua. Kemudian, Kerajaan Kedah Tua muncul pada abad ketiga dan pada abad yang keempat, wujud Kerajaan Cetu dan juga Kerajaan Gangga Negara. Perkembangan Kerajaan Melayu awal di alam Melayu diteruskan pada abad ke-7 melalui kewujudan Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Mataram pada abad ke-9. Seterusnya, pada abad ke-10 telah wujud Kerajaan Santubong dan pada abad yang ke-13 telah wujud Kerajaan Majapahit. Akhir sekali, telah wujud Kerajaan Beruas yang bertempat di Jawa Timur pada abad ke-15. Hubungan diplomatik Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu.
Secara dasarnya, hubungan diplomatik merupakan hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Kerajaan-kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu telah menjalankan hubungan diplomatik dengan negara India dan China. Hasil daripada perhubungan diplomatik antara kerajaan, aktiviti ekonomi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu dapat diperkembangkan. Kerajaan Melayu awal telah memasangkan barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Sebagai ganti, kerajaan Melayu awal pula telah ditawarkan barangan mewah seperti tembikar, sutera dan perhiasan. Dari aspek politik, kerajaan Melayu awal telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China dan India bagi mendapatkan pengiktirafan dan menjamin keselamatan kerajaan bagi mengekalkan kedudukan. Selain itu, daripada aspek sosial, hubungan diplomatik antara kerajaan awal Melayu dan kerajaan lain dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Tuntasnya, hubungan diplomatik kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu dengan kerajaan India dan China mampu mengukuhkan kedudukan kerajaan Melayu dalam politik, ekonomi dan sosial di alam Melayu sendiri. Selain itu, hubungan diplomatik ini juga mampu mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Seterusnya ialah kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kerajaan Melayu awal telah menjalankan pelbagai jenis kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan juga perlumbungan dan pembuatan. Aktiviti kegiatan ekonomi yang pertama ialah pertanian. Lokasi kerajaan Melayu awal yang berada di lembah sungai amat sesuai untuk menjalankan kegiatan pertanian kerana tanahnya yang subur. Kerajaan ini seterusnya ialah kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kerajaan Melayu awal telah menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan perlumbungan dan pembuatan. Aktiviti ekonomi yang pertama ialah pertanian. Lokasi kerajaan Melayu yang berada di lembah sungai telah menyebabkan kegiatan ekonomi pertanian ini sesuai dijalankan kerana tanahnya yang subur. Antara tanaman yang dijalankan ialah padi, pisang, buah pala dan juga ubi kayu. Hasil tanaman ini telah dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk. 2. Pelabuhan perdagangan. Lokasi Kepulauan Melayu yang berada di Jalan Perdagangan Timur dan Barat telah menyebabkan wujudnya kegiatan perdagangan Melayu dan ia berkembang maju. Kewujudan pelabuhan telah menyebabkan para pedagang mudah untuk berlabuh dan melaksanakan aktiviti perdagangan. Antara barang dagangan utama yang terdapat di Kepulauan Melayu ialah rempah ratus seperti lada hitam, bunga cengkeh dan juga buah pala. Selain itu, aktiviti ekonomi yang telah dijalankan di Kepulauan Melayu ialah mengutip hasil hutan dan hasil laut. Kerajaan awal Melayu amat kaya dengan hasil hutan dan hasil laut, antaranya ialah rotan, sarang burung, kulit penyu, teripang dan juga mutiara. Barangan ini telah mendapat permintaan yang tinggi di kalangan para pedagang. Terakhir ialah aktiviti perlumbungan dan pembuatan. Masyarakat kerajaan Melayu awal menjalankan kegiatan ekonomi perlumbungan seperti biji timah, biji besi dan juga emas. Manakala bagi kegiatan pembuatan pula ialah menghasilkan barang perhiasan, tembikar dan juga senjata. Antara kerajaan yang menjalankan aktiviti perlumbungan dan juga pembuatan ialah Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Gangga Negara dan juga Kerajaan Santubong. Tambahan lagi, hubungan diplomatik yang dijalankan pada zaman kerajaan Melayu awal iaitu hubungan dengan negara China, India, Kedah Tua, Sri Vijaya dan juga Majapahit.
Dari segi politik, Kerajaan Melayu awal menjalinkan hubungan diplomatik untuk mendapatkan pengiktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan. Dari segi sosial pula, hubungan diplomatik dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Hubungan ini dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Jangan seterusnya diteruskan dengan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan lihat 5 aspek yang saya terangkan pada awal pembentangan ini, yang akan dimulakan dengan maksud tokoh. Pertama sekali, kita kenal terlebih dahulu maksud tokoh terbilang. Tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 4 peringkat dalam struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama ataupun yang paling atas ialah Sultan, kemudian pembesar, rakyat dan di bawah sekali ialah hamba. Untuk Sultan, Sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri, juga simbol perpaduan rakyat. Yang kedua, pembesar dilantik oleh Sultan dan membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Rakyat pula merupakan penduduk Melaka dan pengikut setia kepada Sultan dan pembesar. Akhir sekali, hamba merupakan orang suruhan Sultan dan pembesar. Bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Slide seterusnya pula membincangkan ciri-ciri tokoh terbilang. Terdapat 3 ciri-ciri tokoh terbilang dapat saya sertakan. Yang pertama, gigih. Yang kedua, mempertahankan kedudukan negara. Dan yang ketiga, berkorban untuk negara. Ciri-ciri seorang tokoh yang gigih dapat ditunjukkan oleh para mesyuarat yang gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Yang kedua, Tun Perak pula menunjukkan ciri-ciri tokoh terbilang apabila beliau mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Akhir sekali, Hang Tuah mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. Ciri-ciri ini merupakan ciri tokoh terbilang. Seterusnya, kita akan kenali tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, para mesyuarat. Para mesyuarat merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka dan beliau juga memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Tokoh yang kedua iaitu Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah mengukuhkan Empayar Melaka dan juga melaksanakan sistem perundangan yang tersusun pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ketiga, tokoh ketiga iaitu Sultan Mansur Shah. Beliau meluaskan Empayar Melaka serta menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Keempat, tokoh keempat iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri serta menjaga kebajikan rakyat. Tokoh yang kelima
iaitu Bendahara Tun Perak. Beliau menguruskan pentadbiran secara sistematik serta menunjukkan kesetiaan tinggi terhadap pemerintah. Tokoh yang terakhir iaitu tokoh yang keenam, Laksamana Hang Tuah. Beliau memastikan keselamatan perairan Melaka serta menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka. Perbincangan diteruskan dengan melihat kepada peranan Sultan. Saya senaraikan 6 peranan Sultan. Yang pertama, Sultan sebagai pemerintah tertinggi kerajaan. Yang kedua, Sultan menjadi lambang persatuan. Ketiga, Sultan menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Yang keempat, Sultan juga menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Yang kelima, Sultan mengetuai Angkatan Tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya. Yang keenam, Sultan merupakan Ketua Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Seterusnya, kita lihat pula peranan sebagai seorang bendahara pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, bendahara menjadi penasihat Sultan dalam urusan pentadbiran. Yang kedua, bendahara sebagai ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Yang ketiga, bendahara juga pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Dan yang terakhir, bendahara dilantik menjadi pemangku Sultan semasa Sultan gering atau keluar negara. Akhir sekali, peranan Laksamana. Yang pertama, Laksamana mengetuai Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan terhadap musuh. Yang kedua, Laksamana menjaga keamanan perairan Melaka dan keselamatan para pedagang. Yang ketiga, Laksamana mengetuai utusan rasmi ke luar negara. Dan yang terakhir, Laksamana merupakan seorang yang berani kerana beliau merupakan pengawal peribadi kepada Sultan sendiri. Kesimpulannya, kita telah lihat dua topik perbincangan yang terdapat dalam mata pelajaran sejarah, iaitu topik Kerajaan Melayu awal dan juga tokoh-tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita juga telah lihat peranan-peranan pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan juga lokasi-lokasi Kerajaan Melayu awal yang terdapat di Nusantara. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya Muhammad Ghazali bin Abdullah dan Nurin Adlina mengundurkan diri terlebih dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.